kah? Tak ada ni orang. Apa? Dah. Saya punya rekaman ni. Oh, surau. Oh, surau. Oh, tim tu. Mari duduk rapat-rapat. SOP, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi walantisami illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allah bagi kita bertemu dengan satu mayat yang kita pasti mayat ni orang baik-baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang kata Quran ni satu wahyu mai daripada Allah Ta'ala. Yang tukang cakap tu adalah Rasulullah. Mau tak mau kita kena pujuk diri kita nak beriman dengan Quran. Salah satu tanda kebesaran Allah ialah Quran. Quran duk cerita dekat kita satu kebenaran yang sangat-sangat nyata. Quran kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua benda bernyawa atas muka bumi ni pasti akan jumpa satu hari yang Allah kata ila ajalin musamma. Dia akan ada satu hari farji'u ila Allah. Allah kata kita ada hari tertentu, masa tu mai buat macam mana pun tak boleh, itu hak aku. Masa tu kita makhluk, kita sayang macam mana orang tu pun, kita suka macam mana orang tu pun, kita kena pastikan hari itu adalah hari dia nak bertemu dengan Allah. So, jangan ada halangan. Jangan ada halangan. Macam kita jangan tunjuk sikap kecewa yang terlalu sangat. Seolah-olah macam kita tak reda tentang apa yang Tuhan rancang untuk dia. Hari ini, hari pertemuan dia dengan Allah Ta'ala. Allah bagi Muhammad Aufa, anak murid Darul Mahabbah, Allah bagi dia berpeluang duduk dengan kami dalam masa 2-3 tahun. Hari ini dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia duduk dengan Ustaz berapa tahun, dia duduk dengan mak dia mungkin 14 tahun. Pasal umur dia 14 tahun. Dia duduk dengan mak dia 14 tahun. Sebaki lagi dia akan duduk dengan Allah. Dia akan dibesarkan dengan Allah Ta'ala. Pasal tu bila kita memang jiwa manusia ni sedih kita ada. Kita sayang. Tapi jangan kita terlalu sangat sampai kita tak boleh terima qada dan qadar Allah. Hari ini adalah hari penentuan Allah Ta'ala. Allah nak panggil dia, nampak tak? Oleh sebab tu, memang Nabi suruh kita ziarah kubur. Bukan apa, bila kita ziarah kubur, nak bagi hati kita lembut. Nak bagi kita hati lembut, pasal kita semua, asal usul kita daripada tanah. Mau tak mau, satu hari pun ke tanah. Pasal tu kita bila tahu diri kita tanah ni, kita kena memperhambakan diri. Cuba jadi, Allah sendiri kata, Allah Ta'ala kata ni, yang kata tanah ni, tanah yang busuk, tanah yang leken ni lah ciptaan kita. Pasal apa nak sombong, pasal apa nak bongkak, pasal apa nak takabur, pasal apa Allah tanya kat kita. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, bila kita duduk di atas muka bumi ni, jiwa kita kena kontak dengan langit. Jiwa kita kena kontak dengan langit. Kita tak boleh duduk di bumi tanpa Allah Ta'ala, tak boleh. Semua yang ada di atas muka bumi ni Allah Tuhan perlu Allah Ta'ala. Mana bukti dia? Semua yang duduk atas muka bumi, yang kata manusia, yang kata binatang, yang kata haiwan, apa tumbuh-tumbuhan, dia perlukan Allah. Allah turun satu benda saja daripada Allah, tanda kebesaran Allah. Allah turun hujan, semua orang boleh hidup. Allah turun ayat tu je. Pasal tu Allah Ta'ala kata, jangan sombong sangat.
Macam mana hebat pun sekali kita perlu bantuan Tuhan. Lepas tu jangan takabur. Jangan sombong sangat-sangat dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, kita mai di sini ni satu peringatan kat diri kita. Sampai tahap kita kalau ada mayat kita mai. Ada mayat kita mai. Hati kita tak terbuka lagi. Nak semayang pun tidak, nak berubah pun tidak. Hati kita lagi dahsyat. Bayangkan ya Allah, bila kita cuba bayang diri kita, orang letak kita dalam ni seorang-seorang, gelak gelemat. Gelak gelemat. Dengan amalan tak ada, dia jadi susah. Quran duk cerita kat kita, ya Allah, saat dia nak mati pun Allah, idza balaghatihul qum. Bila nyawa dah sampai tang sini, dan nyawa sampai tang sini, wa hina idzin tanzurun. Allah Ta'ala kata nyawa, Allah tunjuk semua drama kita. Pada masa tu menangis, menyesal yang tidak terhingga. Yang tidak terhingga. Jangan bila azab damai dekat kita, ya Allah, ujung-ujung, pada masa tu baru nak kata, mana bila aku nak beriman dengan Allah. Fir'aun hebat. Last sekali baru dia akui bahawa sebenarnya aku tak hebat. Allah Ta'ala lah segala-galanya. Pasal tu ya Allah, bila kita main kubur ni, bukan kita disuruh talqin kepada dia. Nampak tak? Kita suruh bila talqin ni nak bagi sedang ni. Bila hantar mati ke? Nampak tak? Dia dah mati ni kat kita ni. Pasal tu Nabi kita kena, kalau kita hidup dalam dunia ni, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita cubalah dengar Quran, cubalah dengar hadis Nabi. Kalau tak mau sangat-sangat, jadi macam hari ni lah. Jadi macam ni. Hari ni satu hukuman daripada Allah. Allah kata, hampa tipu aku. 1000 lebih, kata 1442 Hijrah kan. Yang Nabi hampa buat? Nabi hampa cakap dengan apa? Aku mati esok ni, tolong pertahankan Quran, tolong pertahankan sunnah aku. Tu Nabi duk cakap. Cakap punya lama ya Allah, kita boleh cakap benda tu. Tapi kehidupan kita di hari ni Allah Tuhan, pasal kita tak mau pegang sangat Quran, tak mau pegang sangat sunnah, jadi binatang tu mai yang nama corona tu dia mai. Bila dia mai ya Allah ya Tuhan dekat dalam hidup kita, hari ni kita pergi masjid pun tak boleh. Sedangkan agama suruh pergi masjid, tak boleh. Kita semayang, tidak boleh jarak. Dalam semayang tak boleh jarak, kena jarak. Kena salam, tak boleh salam. Semua benda yang sunnah kita tak boleh buat. Pasal Allah kata apa? Selama ni aku bagi peluang untuk hampa beramal dengan Quran dan sunnah, tak mau, jangan nak pakai langsung Quran aku. Bila pun nak ikut Quran aku? Bila nak ikut sunnah aku ni? Nampak tak? Sampai tahap mati sekalipun agama suruh ikut. Tapi pasal kita tak tahu, kita lebih utamakan adat kita daripada ibadat. Sampai kita kadang-kadang orang alim pun diam. Kadang-kadang ada perbuatan yang tak sesuai dengan agama. Kita terpaksa pasal adab dia mempengaruhi masyarakat lebih daripada agama. Macam Nabi duk ajak, Nabi kata, ya Allah, bila mana-mana orang mai di kawasan perkuburan, tak apalah orang perempuan dia teringin macam orang kita ni, perempuan dia teringin mai kubur. Tak apalah. Pasal ambil dia pulang kubur terus. Nabi tegur bila anak Nabi, hadis. Nabi kata kat Aisyah jangan ikut, Ummu Atiyah jangan ikut, semua jangan ikut. Mulut Nabi tegar. Kita kata sayang kat Nabi, tapi kita tak patuh. Nabi tukang bawa agama. Dan kita tengok macam mana cara Nabi hadap masuk kubur. Bukan cara Nabi ke bumi semua tu. Tapi bila kita buat cara sampai tahap kita nak ke bumi pun, kadang-kadang kita tak mampu nak mengikut sunnah Rasulullah. Itu yang kita rasa sedih dan kecewa. Okey, sampai tahap nak ke bumi. Sampai Abu Zar Al-Ghifari masuk kosong kubur, dia nak duduk, Nabi kata bangun. Bila mai saja di kosong kubur, jangan cari tempat duduk, nak duduk, Nabi kata. Nabi suruh Abu Zar bangun. Kosong kubur kamu berdiri. Sampai Nabi SAW sahabat kata apa, wallahi setiap kali Nabi masuk kosong kubur, kami tengok sifat Nabi qaim, Nabi berdiri. Dan banyak adik-adik yang kita nak mengaji dalam bab jenazah. Kita sekadar mengaji. Masjid surau semua habis duit duk bagi penceramah, duk bagi pembetul, ni agama ni agama. Tapi pelaksanaan tak ke mana. Itu kekecewaan kita. Kecewa sampai Allah hukum kita, jangan ikut agama aku dah. Semayang cara hampa, jarak-jarak. Buat macam ni, buat macam tu. Buat gila-gila hampa. Hampa buat sendiri cara hampa. Tak usah ikut cara aku. Aku bagi masa panjang untuk hampa ikut aku, tak mau. Hampa buat cara hampa. Apa lagi? Jarak-jarak. Sentuh tak boleh, gila. Hampa tak? Hukuman.
Pasal aku bagi terang-terang dekat hampa, hampa tak mau ikut aku. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, kita ada kosong kubur ni, ambil antibar lah. Ustaz tak nak ambil masa saja. Kan kita kena ingat, jangan sombong, jangan bongkak, jangan takabur, pujuk diri. Pujuk diri kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pujuk diri kita, keluarga kita bagi perbetul. Ni nak datang sini. Nak datang sini. Kita pun kita doa sama-sama untuk Aufa, ya Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ya Tuhan, ampun dosa dia. Bagi afiah. Afiah ni keselamatan. Selamatkan dia, ya Allah. Dia akan lalu di titik sirat. Bila dia lalu di titik sirat, ya Allah Tuhan, bila dia selamat, nama dia salam. Yang Quran sebut salamul qawla min rabbir rahim. Selamatlah. Malaikat semua kata, selamatlah Aufa, selamatlah Aufa. Kita doa kat dia. Pasal tu Nabi suruh doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Kami datang ramai-ramai, ya Allah. Kau ampun dosa dia. Nabi kita bila mana mayat dah dikebumikan, tak ada, kita kata apa? Elok mayat di bumi, kita bergerak ada berapa tapak, malaikat dia tak main tapak-tapak. Elok saja di bumi kita, malaikat dah main dah. Dia tak main tapak-tapak. Elok saja kita ratakan dia saja, malaikat main dah. Wal ana yus'al. Nabi kata lah ni dia, malaikat dah main kat dia dah. Minta apa nama kat dia, istighfar, keampunan bagi dia. Ya Allah, ampunkan Aufa, ya Allah, ampunkan Aufa, ya Allah, ampunkan Aufa, ya Allah. Dia budak yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kau bagilah afiah, bagi keselamatan untuk dia, ya Allah, supaya dia boleh jalan atas titik sirat. Dia pergi mana? Sampai dia masuk Darussalam. Pasal tu kita kata apa nak? Salamul qawla min rabbir rahim. Selamatlah pasal apa? Selamat daripada titik sirat. Dia tak jatuh ke bawah. Nampak tak? Pasal tu Nabi doa-doa tu. Satu. Yang kedua Nabi kata apa? Warfa' darajatahu fil mahdin. Warfa' darajatahu fil mahdin. Ya Allah, angkatkan Aufa, ya Allah. Duduk di kalangan orang soleh, duduk di kalangan orang baik-baik. Warfa' darajatahu fil mahdin. Angkat dia, ya Allah, duduk orang soleh. Tapi kalau dia di dunia, dia rajin dengan orang soleh, rajin dengan orang baik-baik, ada harapan. Tapi kalau duduk di dunia, duduk dengan kedai kopi, lepak, masa berjalan, hari berjalan, berbulan-bulan sampai umur 60 tahun, 70 tahun, semayang tak ke mana, Quran tak ke mana, rumah tangga tak ke mana, anak tak ke mana, keluarga tak ke mana. Tak bimbang ke? Tak bimbang kan yang Tuhan akan tanya? Nampak tak bimbang? Ya, kita megah, tapi soalan akan tanya. Sampai Allah Ta'ala kata, kalau hang berdiri, Quran sebut, kalau hang berdiri, hang jangan bergerak di tempat berdiri. Hang jangan bergerak dah. Dia berdiri depan Allah. Allah tak bagi langsung dia bergerak. Duduk di situ. Aku nak tanya sampai habis soalan. Kita tak boleh lari. Tu kita angkat, ya Allah. Angkatlah jenazah ni, Allah Muhammad Afar, duduk di kalangan orang baik-baik, ya Allah. Di kalangan orang baik-baik, orang soleh. Wafsah qabrahu. Ya Allah, luaskan kubur bagi dia. Luaskan kubur bagi dia. Nabi kata, ya Allah, orang tu meninggal, ada 40 orang yang semayang dekat dia, mendoa dekat dia. Tidak ada syirik orang tu. Baik ikhlas, doa dekat dia. Allah Ta'ala akan jauhkan daripada azab kubur. Kita kena pastikan dalam hidup kita, kawan-kawan ni semua ni, yang boleh jamin kita saat nak jumpa dengan Allah. Kita ada kawan ramai. Tapi kena tanya kat diri kita, ada tak kawan yang boleh mendoakan saat kita perlu pertolongan daripada dia? Nampak tak? Wafsah lahu fi qabri. Tuhan luaskan kubur dia. Luas kubur ni bantuan daripada kita semua. Yang kedua, wa nawwir lahu fi qabri. Bagi nur tak ada kubur dia, ya Allah. Ada nur, ya Allah. Kita duduk di sini gelap. Kalau amalan tak ada, semayang dah buat lebih kurang, jangan mimpi lah, woi. Pasal tu kadang-kadang orang, pasal tu kata manusia ni hati keras, sampai mai di kubur, sampai dengar ceramah, tak rasa apa. Kita nak kata Firaun zalim, Allah kita kena kata kat diri kita. Firaun zalim, hang zalim kat diri hang. Nabi kata kezaliman ni kita sanggup langgar Allah dalam keadaan kita buat lagi. Itu kezaliman atas diri kita sendiri. Kezaliman tu akan kena mana nu? Pasal tu Abu Zar bila masuk Islam, dia lalu di kosong kubur, dia pengsan. Sahabat kata, pasal apa? Aku paling takut, paling gerun sekali ni. Nabi kata mana-mana orang boleh selamat daripada alam ni. Alam barzah ni, Allahu Akbar kabir. Ni baru peristiwa yang
Muhammad Aufa masuk di alam barzah. Pasal tu Nabi berdiri atas kubur, Nabi kata wal ana yus'al. Dia Allah duk tanya daripada malaikat, duk tanya dekat dia dah. Doakan keampunan bagi dia kuat. Was'allahu tasbit. Ya Allah, kuatkan dia ya Allah. Ya Allah, bagi kekuatan dekat dia ya Allah. Ya Allah, bagi kekuatan untuk dia ya Allah. Ya Allah, dia budak hafal Quran ya Allah. Dia budak hafal Quran ya Allah. Dia sedang suasana mengaji ya Allah. Pasal tu Nabi kata orang yang paling baik dekat dengan Allah Ta'ala ya Allah. Makam kedudukan dia tinggi, talabul ilmi, orang menuntut ilmu. Tengah duk menuntut ilmu, tengah duk belajar ilmu, sebaik-baik ilmu, ilmu Quran. Guru yang mengajar Quran dia pun hadir. Setiap hari dalam bulan Ramadan dia baca, walaupun dalam keadaan dia sakit. Dia sakit tu, dia keluar-keluar tu pun dia baca. Sampai dia tak boleh dah ya Allah pun, dia tetap dia nak jaga salat dia. Pasal tu kita kena rasa malu. Alhamdulillah dia dapat mak yang mampu didik dia. Tahu tak betapa sonok hari ini, yang paling sonok sekali dah ada bapa dia yang dah menghadap. Dia seorang anak yatim. Anak yatim. Daripada kecil lagi pada mak dalam kandungan bapa dia kan. Mak dalam kandungan, bapa dah meninggal dah. Tapi Allah bagi peluang hari ini pertemuan khas. Allah dah kabarkan dekat bapa dia, anak hang akan datang. Subhanallah. Anak hang akan datang. Hidup anak dia dengan Quran, dengan semayang mengaji, dia rasa betul dapat mak macam tu. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kan sama-sama berdoa. Maka Nabi kata ya Allah, pasal tu tanah perkuburan ni, tapi insya-Allah mak Aufa orang yang mengaji kan, insya-Allah dia akan buat sekadar yang mampu dia. Kalau boleh janganlah tanam kita ke bumi kosong kubur dengan pakai ini tanah wakaf. Okey, kita tak boleh nak simen-simen semua dia semua tak cantik, tak elok. Biar tanah terbuka macam ni, ambil satu batu yang disunnah buh di atas kepala dia. Cukup enough. Nak buh nama sikit sebagai tanda kan, takut terlupa, buh kat situ. Buh kat situ. Dan tanah perkuburan ni biar terbuka. Tanah perkuburan ni biar terbuka. Pasal apa Nabi kata, setiap kali Nabi ziarah Osman bin Mat'un, Nabi ziarah di tengah syahid dalam peperangan. Nabi tengok, Abu Bakar kata aku tengok Nabi, Anas bin Malik kata aku tengok Nabi. Nabi sampai di kawasan perkuburan sahabat-sahabat dia. Kalau kita tak ikut Nabi, nak ikut siapa? Kita nak ikut Nabi, nak ikut siapa? Kita tak mau ikut adat. Ambil ayat corak, pergi ambil benda tu corak. Siapa ajak? Agama dia datang dengan keterangan. Agama dia datang dengan benda yang jelas-jelas. So kita ambil ayat duk corak kubur ni, siapa ajak kita? Agama ajak, Rasulullah tok guru kita, sahabat ajak, siapa ajak? Kalau orang tak pernah ajak, pasal apa kita cipta satu agama yang Nabi tak buat, kita buat. Kita memberanikan diri buat satu syariat yang syariat tak ada. Syara'alakum minad dini. Allah kata agama milik aku, bukan milik hang. Syara'alakum. Aku yang syariatkan agama tu. Nampak tak? Jadi kita bila sampai di kosong kubur dekat dengan Tuhan pun kita tak mampu untuk buat benda yang Allah suruh. Jadi kita ikut Nabi, kita kata semua sayang Nabi, sayang Nabi, sayang Nabi. Setakat bergendang je tak cukup. Buat apa Nabi bagi. Apa kata sahabat? Nabi ambil kedua-dua tangan dia. Kedua-dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pegang. Nabi pegang tanah. Pasal tu tanah perkuburan ni kena buka. Kalau tanah perkuburan kita tutup, kita buat pasir apakah? No. Sampai ulama kata kalau dia tenggelam sekalipun, hak tenggelam tu ambil tanah luar bubuh. Tapi kawasan atas ni mesti tanah perkuburan yang kebumikan dia. Sampai macam tu ulama berbahas. Ambil tanah yang dikebumikan dia ni. Ya Allah, kita ni Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah selamatkan dia, ya Allah. Sahabat kata apa? Nabi bangun, dalam keadaan Nabi bangun, kitab Bulughul Maram yang kita mengaji tu buka, belek, tengok, renu, teliti buka kepala kita. Nabi pegang kedua-duanya. Nabi sebut lagi, Allah maghfir lahu. Nabi doa. Nabi sebut lagi, nampak tak? Ambil 3 kali. Kita ikut sunnah dia. Ambil. Allah maghfir lahu warhamhu. Jadi kita buat. Kita nak praktik apa yang Nabi tinggal dekat kita. Tandakan kita sayang dekat Nabi SAW. Ustaz rasa cukup dekat sini dulu. Dan kalau boleh ambillah iktibar. Pujuk diri kita. Minta dekat Allah, ya Allah lembutkan hati aku. Kalau hang tak berjaya nak lembutkan diri aku, ya Allah, aku tak akan berjaya jadi manusia Abdullah, hamba yang soleh. Kita akan rugi.
Pasal tu Nabi kata kita duduk di akhir zaman ni, kita akan jumpa manusia yang buah, manusia yang dahsyat. Dia buat kemaksiatan, dia buat pelanggaran, dia tak kisah. Inilah zaman. Hang ceramahlah, hang kuliahlah, hang beritahu apa, aku tetap aku, subhanallah. Tapi dekat-dekat nak mati baru, Ustaz, doakan saya Ustaz. Baru masa tak, malaikat tu nanti aku sepak hang. Masa hang seronok tu lah, apa hang buat dekat-dekat nak mati, baru hang panggil Allah, nampak tak? Jangan kita jadi manusia yang rugi. Malah sama-sama kita doa untuk dia, ya Allah. Kita ikhlaskan diri kita. Nabi kata fa'akhlisulahu. Fa'akhlisulahu doa. Nabi kata satu benda yang Nabi nasihat kepada sahabat dia. Sahabat jiwa baik. Fa'akhlisulahu doa. Nabi kata ikhlaskan betul-betul diri bila doa angkat doa ni. Ikhlaskan, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah, dia budak yang baik, ya Allah. Allahumma firlahu warhamuhu. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Wa'afi wa'fu anhu. Wakrim nuzulahu. Wa wasi' madakhalahu. Waqsilu bima'is salji wal baradi manaqi minal qataya kama naqasabul abyad minad danas. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan ya Allah Muhammad Aufa, ya Allah. Ampunkan dia, ya Allah. Bagilah afiah bagi dia. Bagi dia selamat, ya Allah. Dia sedang menuju, ya Allah, Darussalam. Ya Allah, bagi kepada satu rumah, ya Allah. Bagi maligai untuk dia, ya Allah. Dia budak tahfiz, ya Allah. Dia budak tahfiz, ya Allah. Kami, ya Allah, tadi daripada guru-guru dia, anak murid dia, kawan-kawan dia, adik-beradik, ya Allah, sedang berdiri mendoa bagi dia, ya Allah. Tuhan, kau kabullah doa kami, ya Allah. Kau dengarlah doa kami, ya Allah. Tuhan, kau jangan azabkan dia, ya Allah. Kau jangankan azabkan dia, ya Allah. Kau jangan azabkan dia, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan dia, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan dia, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah syafaat Quran bagi dia, ya Allah. Kau jadikanlah syafaat Quran bagi dia, ya Allah. Kau jadikan Quran lah akan tenang bagi dia, ya Allah. Quran lah akan bagi tenang dia, ya Allah. Tuhan, sebelum dia meninggal, dia diuji selama sebulan lebih dengan kesakitan, ya Allah. Ya Allah, Allah uji dengan kesakitan, ya Allah. Ya Allah, angkat derajat dia, ya Allah, bersama-sama dengan orang soleh. Sebagaimana sepanjang hidup dia, ya Allah, dia bersama-sama dengan orang baik. Ustaz kenai Aufa, ya Allah, Tuhan, masa dia kecil lagi. Setiap kali kuliah Ustaz, ya Allah, dia akan datang dengan mak dia tolong Ustaz. Ya Allah, kau jadikan, ya Allah, kebaikan ni semua, ya Allah, untuk syafaat untuk dia, ya Allah. Ya Allah, dia seorang budak yang baik, ya Allah. Dia seorang budak yang baik, ya Allah. Kau angkat derajat dia, ya Allah, di kalangan orang-orang yang soleh. Dudukkan dia di kalangan orang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada mula kami minta, ya Allah, peluaskan kubur bagi dia, ya Allah. Peluaskan kubur bagi dia, ya Allah. Bagi nur terhadap kubur dia, ya Allah. Jangan kau himpitkan kubur dia, ya Allah. Jangan kau gelapkan kubur dia, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, syafaat Quran bagi nur, ya Allah. Tuhan janji, ya Allah, setiap dada yang hafal Quran, ya Allah, kubur dia takkan gelap dah, ya Allah. Kubur dia takkan gelap, ya Allah. Bagilah cahaya untuk dia, ya Allah. Peluaskan kubur bagi dia, ya Allah. Ya Hayyum ya Qayyum. Ya Hayyum ya Qayyum. Nas'aluka, ya Allah, alla taruddu du'an. Tuhan, janganlah kau tolak doa kami. Kau dengarlah doa kami, ya Allah. Kau kabulkan doa kami. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Tuhan, hari ini Aufa dah pergi, ya Allah. Mungkin tak lama lagi, mungkin Ustaz akan ikut, mungkin kita akan ikut, ya Allah. Kita akan ikut, ya Allah. Maka panggilan Aufa sudah tentu di kalangan kita ni sudah dekat. Bila di kalangan kita Aufa, di kalangan kawan-kawan hampa dah pergi dah, hampa kena standby. Hampa kena standby, nampak tak? Bukan saja tunggu hampa tua, kemungkinan tengah duk belajar pun boleh pergi menghadap Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah doa kami, ya Allah. Doa kau terima, ya Allah. Kau bagi satu cuaca yang cantik hari ini, ya Allah. Kau bagi cuaca yang baik, ya Allah. Kau telah membuktikan keadaan. Allah permudahkan urusan daripada malam sampai kini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah. Terima kasih untuk semua. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran pahala untuk semua yang bagi menyempurnakan jenazah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.